So tarik keluar je dia punya ni static bar ni. Ni static bar lah. So static bar ni besi lah. Dia tu dia ada penanda yang belah rata tu. Nanti kau pasang balik dekat tempat rata tu balik. So dia ada atas bawah, kau kena tengok lah. Halo, Assalamualaikum. Macam mana korang semua? Keadaan PKP ni, sorry dah lama tak buat video. Aku janji nak buat review ni tak buat-buat. Sebenarnya dah shoot lah video top side saja, top view saja, tapi aku tak buat opening and ending lagi, closing dia lagi. So sekarang aku buat sambung lah, sebab daripada video last tu korang boleh tengok aku buat compare ni dengan grinder China tu. So sekarang aku nak buat review full dia lah. Kepada korang yang baru menonton aku punya, baru singgah lah, first time singgah dekat aku punya channel ni, channel aku lebih kepada camping. Tapi kopi ni sebagai salah satu side masa aku buat camping, aktiviti masa camping lah. So aku buat review pasal camping sekali. So nama aku Harry, daripada channel Harry. Terima kasih sebab sudi tonton video aku. So kalau korang rasa video aku ni okey, bermanfaat, nanti korang like, lepas tu subscribe lah, lepas tu share kat korang. So, tanpa membuang masa, aku nak cerita pasal grinder Timesmore Chestnut ni. Nanti aku tunjuk dalam video top side tu lah aku tunjuk. Timesmore Chestnut ni aku dah pakai sekarang dah dekat 6 bulan dah lah. 6 bulan. Bukan. Bulan 1. 8 bulan. 8 bulan dah aku pakai. So, bagi aku memang berbaloi. Memang beza daripada aku pakai yang China punya tu lah. Memang sangat-sangat berbeza. Kalau korang nak tahu beza dia macam mana, kau pergi tengok dekat video aku sebelum ni punya. Memang aku ada explain kat situ apa beza ni dengan tu. So kat dalam video ni aku tak nak cerita pasal beza dengan tu. Aku nak cerita pasal review pasal grinder ni saja. So grinder ni Timesmore Chestnut, dia besi dia punya luar besi, atas besi, cuma dia ni plastik lah. So benda tu semua nanti aku akan explain kat selepas ni. Tanpa membuang masa, let's go. Okay, inilah kotak dia Timesmore Chestnut lah. So ni barang ni aku dah pakai 6 bulan lah, bukannya baru sangat. So dekat kotak dia gambar tulis, kat depan tu gambar Timesmore Chestnut, lepas tu kat atas ada tulis Timesmore. Alright, so kat atas tulis Timesmore. Lepas tu kat tepi tu dia tulis bahasa Cina lah, tak berapa faham sangat. Lepas tu tepi ni Shanghai Timesmore Coffee Equipment Alright Reserve. Okay, itu benda semua macam biasa lah. Itu nama company, QR code. Lepas tu belakang tu tulis yang ni special edition, warna red punya lah, passionate red. Okay, so kita buka dulu dalam, tengok apa ada dalam. Buka kotak je, dia akan bagi pouch satu, pouch Timesmore untuk kita simpan grinder tu. Lepas tu macam biasa manual, dia punya card semua, service book. So manual dia banyak macam bahasa lah, bahasa Inggeris semua. Lepas tu dekat situ dah tulis dia punya klik dia untuk espresso 10-14 klik. Lepas tu ni kita pakai 5 blade lah, pour over 18-24, French press 25 ke atas, 25-27. So French press biar kasar sikit, espresso bawa rendah sikit lah. So tu dia ajar cara-cara dia lah, finesse dia. Tak boleh bawah daripada 6 klik lah, bawah daripada 6 klik nanti rosak punya bar tu. Alright, tu construction dia semua macam biasa lah, dia tunjuk-tunjuk ada bahasa Cina belakang. Ini dia punya warranty card, service book dia lah. Lepas tu dalam tu dia bagi pouch satu, pouch Timesmore punya. Tu pouch tu ada kotor sikit. Lepas tu ni dia bagi brush dia bukannya bulu apa-apa, tu nylon tu tak ada masalah lah untuk kita yang orang Islam ni. Benda ni tak ada problem lah. Brush ni untuk kau brush punya bar tu, grinder tu lah. Boleh je kalau kau nak beli brush lain, tapi dia dah bagi kan, benda tu elok juga pakai, tak masalah pun. Okay, ni handle dia dengan dia punya grinder pasang atas lah, dia top fill kat atas tu. So dalam tu dia punya grinder, dia punya body tu besi. Lepas tu atas tu, bawah tu untuk tu lah, dia punya body besi lah tu, dia ada corak-corak macam pattern tu lah, senang untuk korang pegang tu, memang sedap pegang lah, dia tak ada tergelincir. Lepas tu bawah ada logo Timesmore. Alright, kita pegang kotak dulu. So kita tengok dia punya grinder tu. Ni cara aku nak tunjuk lah, cara-cara nak buka semua dengan servis sekali. So grinder ni dia punya bezel dia dah ada bearing lah. So kita buka handle dulu. Kau tengok dalam shaft tengah tu dia ada bearing tau. Kita buka. Di bawah tu dia punya adjust bar punya tu lah, dia punya klik tu. Kalau kau tengok baca tadi aku tunjuk kau klik berapa klik tu, tu kita adjust lah. So kalau servis biasa kita just spray tu brush dekat punya bar macam tu je. So untuk buang habuk biasa lah. Kalau dah lama dekat sebulan ke, better buka habis semua, kita bersihkan dalam. So dekat bawah ni dia punya chamber bawah ni tempat turun
kau punya bin tu dia boleh buka atas bawah tu sebenarnya. Buka tu selalu aku bagi longgar sikit. Lepas tu kita ketuk untuk kita keluarkan tu. Dia buka tak apa pun dia tu tak function sebenarnya. Buka macam tu je. So nak bersihkan tu lah, bersihkan skru dia semua, pasang balik. Selalu aku longgarkan, kita ketuk macam tu je. Macam tu. Untuk senang turunkan dia punya bin tu, sebut-sebut tu, ketuk macam tu, bagi longgar sikit. Alright. So dia punya construction dia okey lah bagi aku, dia tak ada teruk sangat. Alright. Lepas tu kau tengok dia punya ni, dia ada 4 skru untuk buka ni. Lepas tu dia tulis lah cost fine. Kalau pusing ke arah jam dia akan fine. Kalau pusing lawan jam dia lebih cost lah, lagi kasar. So cara nak adjust kau kena pasang handle dulu, lepas tu pusing. Kalau kau tak pasang handle nanti dia berpusing sekali dengan dia punya shaft tengah tu. So kau boleh adjust macam tu lah. Tu lah dia punya clip dia, nak bagi clip macam tu lah. So nak buka dia punya bar kau kena letak handle, tarik pusing sampai longgarkan lawan jam sampai habis. So dia ada satu plate bawah, clip plate tu. Ni yang dia punya pemutar dia. So dia ada biji benda yang jadi clip tu lah. Lepas tu dia punya plate, clip plate tu. Okey. Itu yang bagi bunyi tek 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 tek, jadi berapa klik. Okey, lepas tu yang tengah tu lah dia punya bar. Ni bar dia. Inilah beza dia antara ni dengan China punya. Kalau kau tengok tadi video yang sebelum ni kan, aku tunjuk dia punya beza bar antara China punya dengan ni punya. Dengan China pula yang sebelum ni punya, yang bar apa, grinder murah dengan ni. Tengok ni besi. Dia punya bar tu memang cantik. Dia akan potong kau punya bin tau. Beza dengan seramik bar dia pecahkan macam tu je. So ni bar ni memang kuat lah. Dia tak mudah chipping lah. Benda tu lagi keras daripada kau punya bin. So dia potong cantik. So ni kau nak servis dia baru je. Ni aku dah servis sekali sebenarnya. So dia tak ada terlampau kotor sangat. So kat dalam dia kau akan dapat ada shaft dia, ada bar yang tu bar yang rotating bar, lepas tu ada static bar kat dalam tu. So first sebelum kau buang static bar tu kau kena keluarkan shaft. So sebelum keluarkan shaft tu ada spring, ada washer, keluarkan, lepas tu tarik shaft daripada atas. Dia ada bearing tau, kau kena slow lah tarik tu. Alright, tu shaft dia. Lepas tu kau tengok kat dalam tu ada bearing dia. Tu bearing dia. Lepas tu ni lah static bar ni. Bar lah dalam tu bearing. Kalau beza dengan China punya tak ada bearing tau. Dia just letak macam tu. So dia bergoyang-goyang, tu yang menyebabkan kau punya bin tu tak konsisten. So kalau kau letak benda ni apa, dia punya bar ni dia tak goyang-goyang lah kalau China punya. Kalau yang ni ada bearing, dia elok lah. Dia kira konsisten sikit sebab dia punya rotating bar tak bergoyang. Itulah perbezaan dia. So untuk buka static bar tu kena buka 4 skru tu. Skru ni dia ikat dekat plastik je tau. So korang buka tak ada masalah. Bila nak ikat tu kau ikat sedap rasa je. Jangan ketat sangat. Kalau kau buat ketat sangat nanti kau rosak kau plastik habis. Tak boleh nak ikat kau punya tu habis. Kau punya bar ni tergoyang nanti. Dia tak boleh hold. Masalah lah kat korang nanti. So buka tak ada masalah, buka je biasa je. Nak pasang, nak ikat balik tu nanti korang agak-agak je. Seperti plastik. Skru pun skru kecil tu, bukan skru besar. Alright, buka 4 tu. Lepas tu tarik dia punya plate belakang tu. Okey, buat keluar. Skru ni halus, kau jaga jangan bagi dia hilang lah. Kau buat kat tempat yang luas macam tu, kau boleh nampak dia punya skru punya ni. So tarik keluar je dia punya ni static bar ni. Ni static bar lah. So static bar ni besi lah, dia tu ada penanda yang belah rata tu. Nanti kau pasang balik kat tempat rata tu balik. So dia ada atas bawah, kau kena tengoklah bentuk dia macam mana static bar tu. Lepas tu bersihkan je dalam tu. Sebab kalau tak buka static bar tu nak kau tak boleh sampai ke dalam tu. So kena blower tu lagi kuat sikit untuk buang dia tu. Alright, bersihkan bagi kuat hati. Alang kau dah buka ni kau bersihkan biar betul-betul bersih lah. Tapi yang penting jangan guna air. Air tu memang bahayalah, nanti kan kau punya bearing tu semua akan rosak. So blow saja. Alright, dah blow, dah rasa macam dah habis habuk-habuk yang ada tu, maknanya dah okey lah tu. Blow habis semua. Okey, dah habis bersihkan. Gosok-gosok. Sebab kau dah dalam buka ni, kau bersihkan biar puas hati semua. Sebab kalau kau macam bersih macam nak je, nanti kan kalau tu kotor cepat balik. Cepat sangat kau nak buka pasang nanti yang skru yang kau pasang dekat plastik memang rosak lah. So ada bahagian-bahagian yang melekat tu kau kena guna besi, itulah besi. Aku pakai ni je, bersih-bersihkan situ. So sebab dia bin bila lama kadang-kadang melekat sikit. Tapi benda tu bukannya permanent melekat lah, kau kena guna tu lah. Blower baru memang takkan keluar. Alright, bersihkan bagi puas hati semua. Lepas tu ni plate ni tadi aku tak bersihkan lagi. Jaga-jaga skru dah halus. Kalau hilang pening kepala nanti. So yang dia punya skru clip tu dia ada jual yang besi juga. Tu sepatutnya yang version baru. So nanti kalau korang nak beli, kau boleh cari version baru. Ataupun kalau yang dah beli yang lama tu, cari je lah apa dia punya clip besi tu ada jual kat Shopee. Nanti aku letak link kat bawah sekali. Okay, ni shaft dia. Dah bersihkan semua. Kita bersihkan bagi betul-betul puas hati lah. Kau janganlah buat sikit-sikit macam tu je. Kan? Okay, ni bar dia. Bar dia kau tengok dia punya tajam tu. So itulah benda dia. Bar yang ni stainless steel ni memang tajam lah. Hati-hati lah kalau nak bersihkan tu. Takut tangan kau terluka je. Okay. Okay, dia punya spring-spring ni jangan lupa pula kena bersihkan. Dah dalam buka kot.
So yang perlu kau jaga bearing tu lah. Bearing tu dia tak ada grease ke apa tak boleh masukkan. So jangan bagi kena air lah. Kalau kena air nanti kan grease tu habis rosak. So kat Malaysia ni ada company yang buat part lah. Kalau barang-barang time more chestnut ni kau cari My Coffee, dia ada buat barang-barang tu kau boleh contact orang. Kalau ada barang yang rosak ke hilang ke apa, kau contact orang tanya boleh dapat tak spare part dia. Setahu aku dia banyak bawa masuk lah, tapi tu by order lah. Kalau barang-barang yang rare tu memang by order. Kalau macam clip yang adjuster clip tu tak masalah. Kalau barang-barang yang jarang rosak tu kau kena by order lah benda tu. Okey, bagi puas hati betul. Okey, yang atas tu yang boleh buka tu jangan lupa, sebab selalu ada pin sebut-sebut sangkut dekat dia punya thread tu kan, dia punya benang tu. So jangan lupa buka, bersihkan sekali. Dia nampak leceh lah, tapi benda tu kan selalu buat pun. Dalam sebulan sekali kau baru buat. Balu lah sebab kau beli benda ni mahal kan. Grinder sampai dekat 200. So kena jaga. Baru 200 belum yang mahal lagi, yang mahal lagi kena jaga elok. Okey, so kita nak pasang balik, start dengan macam kita rewind balik apa yang kita pasang tadi lah. Start dengan static burst. So static burst ni kalau dia rapat, inilah kalau kau bawah daripada 6 dia jadi rapat sangat, nanti dia clashing antara dua bar ni, rosaklah mata dia. Sebab tu dia punya recommended dekat buku manual tadi 9 ke atas, 10 ke atas patutnya. Tapi 9 tak masalah lagi. Sebab kalau kena bar tu nanti rosak lah dia punya mata tu. Mata tu memang susah lah nak cari. Mahal kot mata ni. Tapi ada lagi mahal, tak tahu yang berapa. Yang ni pun dah kira mahal lah bagi aku. So pasang ikut yang punya flat lah. Bahagian atas bawah tu kau tengok ada punya tu macam tadi tunjuk tu kan. So yang flat tepi kiri kanan, okey masukkan plate dia pula. Yang ni lah aku cakap, ikat skru tu jangan kuat-kuat sangat sebab dia akan ikat dekat dia punya plastik saja, plastik holder tu. Yang dalam tu, bahagian dalam tu plastik tau. Dia besi dia belit bawah, lepas tu dia punya handle punya batang, tu je yang besi. Yang lain semua je plastik. Yang bahaya tu plastik ni. Okey, skru ni kau pasang biasalah macam biasa. Kalau korang pasang skru yang barang yang ada lebih daripada 2 skru, dia mesti akan seimbangkan. Kau jangan ketat habis. Kau pasang separuh, pasang skru lain, separuh, pasang skru lain, separuh. Eloknya bertentangan. Satu. Lepas tu sikit-sikit mari ketatkan sebab nak bagi dia turun sekata lah. Kau jangan ketatkan terus satu skru. So nanti skru lain tak ngam, susah. Satu korang ketatkan. Skru dia memang halus lah, memang susah sikit lah. Sorry lah, aku lupa aku pakai topi kat sini. Tutup lah. Aku lupa. Aku punya kamera tertinggi, lepas tu pakai topi tutup situ. Sebab benda tu halus, aku memang terpaksa nak tengok juga. Patutnya aku tak pakai topi tadi. Maaf lah. Tak apa, ni pasang skru je kot. Kau dah nampak tadi sikit kan. Itu sambungan je lah. Okey, ketatkan. Alright. Macam ketatkan lah, aku tunjuk tu. Kita buat silang-silang, baru ketatkan sikit. Jangan ketat habis terus. Sebab nanti kan lubang lain tak ngam, susah nanti korang. Tak boleh masuk yang lubang lain tu. Alright, lepas tu pasang shaft dia. Okay, shaft tu macam kau pasang tadi lah, mana atas mana bawah tu mesti faham. Yang ada thread tu kat bawah, yang segi 6 tu kat atas. Sebab dia untuk pasang handle, yang ada thread mesti kat bawah. So masuk daripada atas. Masuk slow, kita tolak sikit. Okay. Alright. Okay, lepas tu masukkan washer. Lepas tu spring pula. Washer tu untuk protect kau punya itulah apa nama bearing tu. So pasang dia punya rotating bar, pasang dia punya plate, clicking plate. Lepas tu dia punya adjuster punya tu knob. Pasang handle, masukkan sini. So kau nak adjust berapa. So kalau nak guna grinder ni, kalau kau baca dalam grup peanut kopi dia ada berapa klik tu kan. Ni lah benda dia. Klik dia kau mulai adjust sampai kosong dulu. Ni pusing habis tu kosong lah. Habis dah pusing tu namanya kosong. So daripada situ kau nak berapa klik. Kalau 10 kau ke belakang kan pusing lawan jam 10 kali klik. 1 2 3 4 5 6 10 macam tu lah. So ketatkan habis kosong baru start kira. Kalau 12 ke nak berapa belas? 15. 15 kau buat 15. So benda tu aku akan nanti letak attachment lah. Aku akan letak gambar sumber aku dapat daripada peanut kopi untuk klik yang recommended lah. Tapi depend on bins yang korang pakai juga. Benda tu tak tetap lah. Benda ni yang seronoknya kopi ni semua kau boleh adjust untuk ikut cita rasa kau lah benda tu. So nanti korang boleh tengok atas nanti klik dia depend lah kau nak buat jenis apa, mocha pot, espresso, aeropress, over ke, semua lain-lain, french press pun lain-lain. So adjust sajalah ikut yang kau nak, berapa klik tu kau ikut. Nanti aku akan letak atas. Lepas tu pasang balik punya bawah dosing cup dia. Alright. So sampai ni je. Siap dah benda cara nak buka dan pasang, cara servis dia lah benda, kita punya grinder ni. Alright. So untuk penjagaan grinder ni, first, so bila sampai tu kau jangan terus grind bean untuk kau minum. Sebab dia punya mata tu dia orang buat guna CNC machine, dia ada punya minyak semualah. So recommended
jangan cuci jangan guna air langsung. Pantai larang dia jangan kena air langsung. Pantai larang dia lah. So dia punya recommended dia kau simpan lah stale bin. Stale bin tu maknanya bin yang lama yang kau tak pakai dah, memang masuk angin lah, tak sedap. So first pakai tu 3 ke 4 kali kau grind kosong. Grind 10 gram, lepas tu grind lagi 10 gram, grind 10 gram, grind 10 gram. Lebih kurang 4 kali lah. Lepas tu kau buka, kau bersihkan spray-spray habuk tu lah. Tu saja. Lepas tu jangan bagi kena air. Lepas tu satu lagi, bila kau grind dia akan jadi static tau. Static maknanya bin kau akan melekat sini. Cara nak bagi tak melekat, kau cari spray macam sanitizer punya spray tu, tapi kau buang sanitizer, bersihkan semua, bagi letak air kosong biasa saja. Bila kau dah lepas timbang tu kau spray sekali je. Sekali. Lepas tu kau letak bin kau dalam ni, kau tu. Lepas tu dia punya bin tu, dia punya static akan hilang bila kau lepas spray tu. Itulah caranya. Tapi kau jangan bagi sampai 2-3 kali sampai basah, nanti rosak kau punya ber tu. Tu je lah cara dia. So selain daripada tu, penjagaan dia tak ada rumit sangat lah. Lagipun dia besi, dia tahan sikit. Lepas tu kau cuma perlu jaga dia punya bearing dia semua tu, jangan kena air tu lah. Benda ni pun senang, memang mobile portable lah. Dia ada bagi uncang sekali, masuk uncang kau pergi camping. Aku suka pakai ni sebab untuk pergi camping senang lah. Banyak lagi lah dia punya banyak lagi model-model lain yang korang boleh consider, tapi ini kira stainless steel punya ber. Ni entry level dia. Ni entry level. Kalau kau nak cari grinder, mula-mula kau nak start hobi kan. Hobi kau boleh start pada yang murah-murah dulu sebab kau nak cuba dulu. Okey ke tak, kena dengan jiwa ke tak. Kalau kena dengan jiwa baru kau start beli yang mahal kan. Macam aku first start beli China punya, dah puas, rasa macam tak cukup, baru aku beli yang ni. So ni entry level lah. Kalau kau nak spend lebih, boleh. Memang recommended lah sebab grinder ni memang, kalau kau nak buat kopi tu paling penting grinder dia. Kalau kau nak beli mesin, first kau kena cari grinder dulu. Grinder apa yang sesuai. Kau jangan beli mesin tapi tak ada grinder. So nanti kopi kau orang tak jadi. Kalau guna yang pour over ke, mau kapot ke, tak ada masalah. Dia tak perlukan fine sangat. So kau pakai yang China punya pun boleh jadi, tapi rasa dia tak sedap sangat. Kalau kau nak mesin, memang kena pakai mesin grinder yang boleh espresso punya grind lah. So kalau yang ni entry level, aku memang recommend untuk korang lah. Siapa yang nak entry level macam aku, baru belajar kopi ke apa, tapi dah try yang China punya, tak puas hati, nak yang lebih lagi, ini aku recommend. Daripada korang spend Cafe de Kona yang stainless Kasayen punya ber, Hario grinder tu dia pakai ceramic ber. Antara dua tu better kau terus tambah sikit ambil ni. Sebab harga 2 biji tu 100 lebih juga. Dekat-dekat 200, 150 kot. Dah dekat-dekat yang tu kau tambah sikit lagi 180, dapat ni stainless steel ber punya. Ini paling okey lah bagi aku. Kalau kau ada lebih sikit budget, ambil times more slim ke, commanded ke. Tu je. Kalau korang ada rezeki lebih lah. Kalau korang mampu tak ada masalah. So sampai sini saja video aku kali ni. Kalau korang rasa video aku ni bermanfaat, korang boleh share kat kawan-kawan korang, kongsi kat kawan-kawan korang benda ni. Itu saja video aku hari ni. Kalau suka aku buat video macam ni, jangan lupa like, share dan subscribe. Kita jumpa video hadapan. Bye. Di kesempatan ini aku mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan kepada semua. Aku doakan korang semua yang nonton video aku ni sentiasa dilindungi daripada virus COVID tu, yang dah dijangkiti COVID tu. Aku doakan korang cepat sembuh dan permudahkan segala urusan korang. Benda ni bukan main-main, memang ramai dah kenalan aku yang meninggal, sakit, masuk ICU semua. So benda ni memang, benda tu betul lah, bukan main-main. Kalau kalau korang yang, aku doakan korang semua selamat lah. Benda tu memang, benda ni ada kat keliling kita, kita patut tahu dekat mana semua. Harap semua kita dilindungi lah. Dan lagi satu, dengan cerita camping dah boleh buka untuk 2 dos. Aku belum 2 dos, baru 1 dos. So nanti kalau dah boleh buka, kita jumpa kat video camping pula. Video camping tak tahu bila. Tak tahu lah hujung tahun ke bila. Nanti akan ada lah. Kita akan jumpa video hadapan. Bye.